InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Kita memperdalamkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, kita diberikan kekuatan untuk bertemu pada hari ini. Alhamdulillah, saya berada di luar daripada kawasan, luar kawasan. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT merahmati segala pergerakan kita. Kita merendahkan diri kita, kita rendahkan hati-hati kita dengan kita memperbaharui iman kita, tajdid iman kita. Kita memperbaharui jiwa-jiwa kita supaya sentiasa meningkatkan lagi, menjelaskan lagi kefahaman dan pengertian kita dengan matlamat mendapatkan redha Allah. Mari sama-sama kita tajdid iman kita dengan kita baca kalimah syahadah. Biasa macam mana biasa. Yang pertama kita akan baca minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, bersihkan daripada syirik, bersihkan dari perkara-perkara yang membawa kepada murtad. Syirik, sama ada syirik yang kafi, ada yang kecil, yang halus, ataupun yang jali, yang besar, yang nampak, yang terang-terang. Kemudian kita minta, kali kedua, kita minta supaya Allah berikan kita kekuatan untuk berjuang bersama kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah, kalimah yang mentauhidkan Allah. Kemudian kita minta Allah supaya kita hidup bersama Islam. Dan yang ketiga, kita minta Allah matikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan kalimah syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita minta supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan kasih sayang kita kepada Rasulullah SAW dan juga kepada perjuangan baginda. Di akhir zaman ini kita amat memerlukan barakah dalam kehidupan kita, perjuangan kita. So kita nak mintalah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hidup kita ini hidup yang penuh dengan sunnah Rasulullah, supaya sunnah-sunnah ini akan membawa kepada barakah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada hari ini saya nak sambung apa yang kita bincang yang lepas malam, kemarin, bukan semalam. Tak maaf, semalam kita tak dapat nak bersiaran sebab perjalanan ni mengambil masa yang lebih daripada yang dijangka. Bila dah sampai tu ada pula urusan lain, tak sempat nak bersiaran sampai ke petang. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung sikit. Semalam kita telah membincangkan antara perkara penting untuk kita mengamalkan Islam. Mengamalkan Islam itu iaitu kita memerlukan kepada himmah aliyah, himmah azimah. Himmah ini ialah cita-cita, kekuatan yang mendorong. Sebenarnya dia bukan cita-cita himmah ni. Himmah ni yang mendorong, sesuatu yang mendorong.
dalam hidup kita untuk melakukan sesuatu. Dia kalau cita-cita ni dia belum boleh mendorong lagi. Ya, sebab itulah dalam Himmah Aliyah ini, kita dah bincang panjang lah dalam 2 siri, bagaimana dia memerlukan kepada iradah, kehendak qawiyah, iradah qawiyah. Dia memerlukan kepada hati yang kuat, kehendak yang kuat, daya kehendak, daya menghendaki yang kuat, daya kehendak lah kot dalam bahasa Melayu kita ni. Jadi iradah qawiyah ini adalah merupakan salah satu perkara yang penting untuk kita mempunyai himmah azimah, dan saya dah bincangkan pada hari yang lepas, pada siri yang sebelum ini, berkenaan iradah qawiyah ini. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi tentang iradah qawiyah ini, dan kita ingin sama-sama memahami bahawa iradah qawiyah ini dia lahir daripada 3 proses. 3 proses. Yang pertama, proses untuk meningkatkan daya satu perasaan. Dia perasaan. Sebab tu kita nak lihat di dalam hati kita ni dia ada apa? Dia ada naluri. Dia ada naluri-naluri dia. Kita panggil naluri lah bahasa kita, bahasa Melayu ni. Dan naluri itu adalah kekuatan. Setiap perasaan satu kekuatan. Sayang satu kekuatan. Takut satu kekuatan. Benci satu kekuatan. Berani satu kekuatan. Jadi semua yang ada dalam diri kita ni semua satu kekuatan. Yang kekuatan ini sebenarnya dia adalah merupakan satu yang akan menjadi betul-betul kuat sekiranya kita boleh hubungkan dengan al-iman. Berhubungkan dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada rukun-rukun iman yang lain. Ada 6 rukun iman tu. Setiap perasaan kita, setiap hati kita, apa yang ada dalam hati kita, kita kena ikat dengan rukun-rukun iman. Bermula dengan kita ikat dengan hubungan kita dengan Allah. Jadi bila kita dapat ikatkan dengan rukun-rukun iman tadi, dengan apa yang digambarkan sebagai perkara-perkara imaniyat, maka insya-Allah dia akan membentuk kekuatan iradah qawiyah. Iaitu daya untuk merasakan diri kita perlu survive. Ini insting. Survival ni insting. Orang yang tidak berfikir, maka dia tidak akan survive. Orang yang malas berfikir, malas bekerja, malas buat benda, malas melakukan sesuatu, dia akan gagal. Jadi daya untuk survive. Ini dia akan melahirkan iradah qawiyah. Kita rasa perlu untuk survive, untuk selamat, untuk aman, untuk bahagia. Kita ada sesuatu yang kita nak capai. Ini insting kita. Kita punya naluri kita. Benda yang fitrah dalam hati kita. Ini fitrah ni memang ada. Jadi kita nak tingkatkan. Yang kedua, daya yang menyebabkan kita terikat dengan kekuatan. Nak survive, satu, terikat dengan kekuatan. Apa kekuatan yang kita sebut, kita bincang yang lepas, kekuatan kita dengan keterikatan kita dengan Allah. Terikat dengan akhirat. Ini kekuatan. Jadi hati kita tidak akan kuat kalau kita tidak boleh ikat. Tidak boleh ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh dihubungkan dengan Allah. Tidak boleh diduduk di bawah akidah. Di bawah akidah. Dia tak boleh nak kuat. Tak akan kuat lah. Kemudian hari akhirat. Kemudian yang lain-lain. Dari sudut keimanan tadi. Kemudian begitu juga kita melihat, kita secara ringkas bahawa kita untuk mendapatkan iradah qawiyah itu kita dah bincang juga, ialah kekuatan untuk kita, daya untuk kita menjadi seorang yang betul-betul bebas, merdeka. Dan maksud bebas dan merdeka ini bukanlah kita boleh buat apa sahaja kita nak. Orang-orang yang memenuhi bertuhankan hawa nafsu, dia kata apa? Dia kata bebas ni maknanya kita boleh buat apa saja. Tak nak pakai baju, nak pakai baju. Nak buat maksiat ni, nak buat maksiat itu, bebas. Dia kata itu bukan bebas. Itu menurut hawa nafsu. Itu mengikut Tuhan nafsu. Itu bukan bebas. Kita mengikut hawa nafsu kita. Kita ikut diri kita sendiri. Contoh dia kata, kita nak kena ada kebebasan. Freedom of speech contohnya. Boleh cakap apa saja nak cakap. Jadi boleh cakap apa saja nak cakap. Itu sebenarnya kita bukan cakap apa saja nak cakap. Kita cakap apa yang nafsu kita nak. Boleh cakap apa saja itu nafsu yang nak. Maksudnya Tuhan tu nafsu. Nafsu kita menjadi Tuhan. Sebab tu pengertian bebas yang sebenar, merdeka yang sebenar, hurriyah, dalam bahasa al-hurriyah, merdeka yang sebenar, ataupun digambarkan bebas yang sebenar, itu maknanya kita menjadi hamba Allah. Bila kita menjadi hamba Allah, memang insya-Allah kita bebas yang sebenar, sebab kita tidak memperhambakan diri sesama makhluk, sama manusia. Sebab memang kita dijadikan oleh Allah untuk jadi hamba. Tak boleh lari. Kalau kita tak jadi hamba Allah, kita jadi hamba makhluk.
Siapa makhluk tu? Makhluk tu mungkin juga bos kita, mungkin juga dunia ni, mungkin juga diri kita sendiri. Diri kita apa? Nafsu kita. Nafsu kita. Jadi nafsu kita apa? Nafsu kita itulah yang akan suruh kita buat macam-macam. Suruh kita buat ni, buat tu, ikut ni, pukul orang, bunuh orang, ikut cari duit. Nafsu kita. Jadi bila seseorang itu mengikuti hawa nafsu, maka dia tidak bebas. Dia tidak bebas. Dia tak boleh kontrol diri. Contoh saya bilang, kita ikut hawa nafsu. Nafsu nak apa? Nafsu nak makan. Nak makan. Tengok ni nak makan, tengok tu nak makan, tengok yang lain semua nak makan. Bagi makanlah, makan, ikut nafsu, makan. Akhirnya kena heart attack. Akhirnya tak sihat, obese kan. Gemuk. Bukan gemuk ni, obesity ni, obese ni maknanya melampau gemuk kan, contoh ikut hawa nafsu. Ataupun tidur melampau-lampau. Tidur patutnya 6 jam, 7 jam, 8 jam, paling-paling pun 8 jam lah. Sebenarnya 6 jam, 5 jam orang tua-tua sikit ni. 5 jam pun cukup dah. Ada orang 4 jam tidur. Baik, jadi tapi nafsu nak sampai 20 jam. 12 jam nak tidur je. Itu nafsu. Jadi sebenarnya apabila kita mengikut hawa nafsu tu, bukan kita yang nak. Tetapi nafsu yang nak. Nak berlebih-lebihan. Maka tidak bebas. Itu tidak bebas. Itu tidak merdeka. Tidak bebas. Sebab tu orang barat punya pengertian bebas, nak cakap apa, cakaplah freedom of speech. Freedom of religion, dia kata. Freedom of religion. Freedom of religion ni, maknanya nak ambil agama apa, ambil lah. Sedangkan agama-agama yang ada di dalam dunia ini, selain Islam, membawa kepada menyembah, mensyirikkan Allah. Menyembah makhluk. Kalau kita perhati sejarah agama yang telah dirosakkan oleh iblis, dia akan ada 3 Tuhan. Minima 3 Tuhan. Tuhan bapa, Tuhan mak, Tuhan anak. 3 Tuhan. Nanti mungkin satu masa saya akan sentuh religion. Jadi, bila kita mengikut agama selain daripada agama Islam, banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Tengoklah Tuhan apa. Cina, banyak Tuhan yang menyembah ni macam-macam. Tuhan hantu-hantu ni dan sebagainya kan. Hindu, banyak Tuhan. Lagi banyak Tuhan. Kan? Yahudi, ada Tuhan. Tuhan anak Tuhan Uzair dipanggil anak Tuhan. Kristian ada anak Tuhan, dia panggil Jesus, dia panggil anak Tuhan. Maryam sebagai ibu kepada Tuhan ataupun isteri Tuhan, lebih kurang gitulah. Kita pun nak cerita banyak-banyak nanti marah pula dia kan. Nak sebut sini, selain Islam, semua mensyirikkan Allah. Semua. Hanya Islam yang mentauhidkan Allah. Islam saja mentauhidkan Allah. Jadi bila kita kata freedom of religion, maknanya sebenarnya bukannya free. Dia jadi kata hamba kepada nafsu, hamba kepada tuhan-tuhan yang dicipta, makhluk. Jadi hanya Islam saja yang membebaskan. Jadi sebab itulah bila kita mempunyai satu perasaan daya untuk bebas, maknanya daya nak bebas daripada perhambaan kepada manusia, kepada makhluk dan sebagainya, hanya memperhambakan diri kepada Allah. Maka daya inilah yang akan menyebabkan kita mempunyai iradah qawiyah. Baru kita kuat. Katanya tak kuat. Tak kuat. Jadi inilah yang kita bincangkan yang lepas. Cuba tengok semula. Jadi apabila iradah qawiyah ini bersama dengan niat kita apa? Nak jadi mardatillah. Nak cari mardatillah. Niat kita. Kemudian dengan ilmu kita, dengan keyakinan kita, iman kita, maka campur dengan penghayatan, maka dia jadilah himmah azimah. Baik, jadi pada hari ini kita akan tengok pula satu lagi aspek kenaan puasa. Saya nak petik daripada beberapa kalangan. Salah satu daripada kitab Zadul Ma'ad, bekalan yang telah ditulis oleh Ibn Qayyim, berkenaan puasa. Saya nak petik sikitlah daripada sini. Ini sebenarnya adalah nota yang lama lah, nota lama yang ada. Saya cuba tengok untuk kita lihat bagaimana puasa ni sebenarnya membina kekuatan iradah qawiyah. Salah satu latihan. Baik, saya cuba bacakan sikit sebanyaklah. Yang pertama sekali, puasa ni adalah disebut habsun nafs. Puasa ni ialah untuk mengurung diri kita, mengurung jiwa. Bukan kita kata duduk dalam bilik seorang-seorang, tak, mengurung jiwa kita. Kan? Jadi sebenarnya jiwa kita ni
dia tidak akan kuat melainkan dia telah diikat dengan kan kekuatan iman, kekuatan takwa dan sebagainya. Maka apakah yang akan merosakkan kita? Apa yang ada dalam diri kita yang merosakkan kita? Lebih lagi daripada Dajjal yang merosakkan kita. Maksudnya hari ni orang duk takut Dajjal. Duk takut Dajjal, duk takut macam-macam. Takut macam-macam lah yang di luar kan, musuh. Tapi sebenarnya dalam diri kita ni ada perkara-perkara, ada musuh yang perlu kita kawal dia. Jadi puasa ini sebenarnya hakikat puasa ni habsun nafs, mengurung jiwa kita daripada apa? Syahwat. Daripada apa? Daripada perkara-perkara yang tahlufat. Tahlufat ni ialah perkara yang jiwa kita nak. Yang apa yang hati jiwa kita nak ni, jiwa kita tu ada nafsu. Jiwa kita tu ada syahwat. Jadi jiwa kita nak apa? Iman kena check, filter. Iman kena filter. Takwa kena filter. Kepahaman ilmu kita kena filter. Jadi puasa ini adalah kita mengurung jiwa kita daripada syahwat. Daripada syahwat. Apa maksud mengurungkan jiwa daripada syahwat tadi? Ialah kita menanggalkan dalam hidup kita ni perkara-perkara yang tahlufat, iaitu perkara-perkara yang sangat-sangat dihajatkan oleh jiwa. Perkara yang sangat dihajatkan oleh jiwa. Jadi lagi kita nak, hati kita, jiwa kita lagi nak benda tu, lagilah kita kena kontrol. Itu puasa. Lagi kita kena kontrol. Kalau kita nak makan, nak sangat benda tu, lagi kita kena tengok, betul ke ni? Betul ke ni? Adakah ini tuntutan iman, tuntutan Islam, ataupun tuntutan nafsu? Lagi kita nak, lagi kita kena tengok, kena hati-hati. Nak. Kalau nak. Jadi bila kita nak sesuatu yang disenangi, yang dihajati oleh jiwa kita, itu disebut tahlufat. Tahlufat ni apa? Benda yang kita nak sangat. Apa dia tak kira lah apa-apa. Yang kita nak sangat, kita kena tengok. Katakan, nak kahwin, nak sangat kahwin. Kena tengok kahwin tu kerana Allah ke kerana nafsu. Nak sangat beli kereta tu kerana Allah, kerana nafsu. Kerana syahwat. Jadi kita kata, ini puasa, dia adalah merupakan habsun nafs, dia mengurung. Ni tahlufat ni, perkara yang tahlufat. Iaitu yang dihajati oleh jiwa. Maka apabila kita melakukan itu, maka kita akan menguasai, mengurangkan pengaruh syahwat. Pengaruh syahwat. Supaya apa? Kita nak perlukan ini. Kenapa kita nak kena kontrol syahwat kita? Kerana inilah jalan untuk kita meningkat mendekati Allah. Meningkat mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak pergi kepada Allah, nak menjadi hamba Allah, nak menjadi orang yang kuat, qawiyun amin, orang yang kuat dan amanah, orang yang Allah redha, maka kita kena jaga syahwat kita. Syahwat ni merendahkan kita. Jadi macam binatang syahwat ni. Jadi macam syaitan. Syaitani. Macam iblis. Iblis, kenapa dia tak ikut perintah Allah? Sedangkan dia tahu Allah Maha berkuasa. Allah kalau dia kata, aku dijadikan daripada api. Dia dijadikan daripada tanah. Contohnya kan. Engkau dijadikan daripada api itu pun Allah yang jadikan. Allah perintah buat. Buatlah. Kan macam itu kan sepatutnya kan. Tapi dia tak nak. Kenapa? Syahwat. Nafsu dia. Syahwat dia. Yang ada dalam diri dia. Jadi jin ni ada nafsu, ada syahwat macam manusia juga. Jadi apakah perkara yang akan menyebabkan tarbiyah kita tertingkat? Kan? Himmah kita tertingkat, kekuatan tertingkat ialah apabila kita boleh mengurangkan kekuatan syahwani. Syahwani, kekuatan syahwani. Apakah kekuatan syahwat yang kita nak jaga ni? Kita nak melihat apakah perkara yang tahlufat. Tahlufat ni perkara yang kita nak. Kita nak apa? Dalam dunia ni kita nak apa? Kalau kita nak makan, kan? Makan ni kerana Allah ke makan kerana nafsu? Tengok balik kan. Baik, jadi supaya jiwa kita bersedia untuk naik. Pergi kepada Allah. Naik. Kalau tak, kita ingat hari ni, kenapa sembahyang kita tak boleh khusyuk? Kenapa khusyuk kita tak bertambah?
Tuan-tuan, pernah tanya tak, kenapa saya ni tak boleh khusyuk? Sembahyang tak khusyuk. Kenapa kita baca Quran tak ikhlas? Baca Quran tidak menghayati, tak dapat. Kenapa? Kenapa? Beribadah, kenapa? Kerana syahwat yang masih lagi tidak boleh dikuasai. Nafsu yang masih lagi menguasai kita. Masih lagi menguasai. Jadi tak boleh. Sembayanglah banyak-banyak. Tapi syahwat kita duk jaga. Kita jaga syahwat. Maka sembahyang kita tidak akan meningkat. Puasa, ibadah kita tidak akan meningkat. Jadi puasa adalah salah satu latihan supaya jiwa manusia itu bersedia untuk meninggalkan yang rendah, yang hina. Syahwat meningkat kepada Allah. Jadi sebab itu ni puasa. Puasa. Sebab itulah apabila jiwa itu telah bersedia untuk naik, mencapai kebahagiaan yang tinggi, barulah dia akan menerima apa yang dia katakan sebagai tazkiyatun nafs. Baru dia boleh membersih jiwa dia. Bila kita dapat kuasai syahwat kita, nafsu kita, maka barulah kita boleh menguasai diri kita. Baru kita boleh nak meningkatkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Jadi dengan sebab itulah apabila kita berpuasa, jalan jadi puasa tadi akan membolehkan kita mencapai kebahagiaan. Baru bahagia. Baru mencapai kebahagiaan. Baru mencapai kesempurnaan kepada kebahagiaan. Jadi sebab itulah digambarkan hari ini, hidup kita ini sebenarnya sentiasa dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat. Syahwah kita. Jadi sentiasa dia menguasai kita. Jadi sebab itu kalau kita nak ni puasa. Jadi puasa ni hakikatnya itu. Jadi kita tidak dikatakan berpuasa secara hakikatnya kalau kita tidak boleh menguasai syahwat kita. Syahwah kita, nafsu kita. Apa maksud menguasai nafsu? Kita menguasai, kita menjauhkan ataupun kita menanggalkan ataupun kita menjaga tadi tahlufat, perkara yang diingini oleh jiwa tadi. Kalau jiwa tu nak apa pun, kita kena tanya, ni kerana iman ke kerana nafsu. Maka sebab itulah puasa dapat menyekat kita daripada nafsu tadi dengan contohnya kita wazama, iaitu dengan kita berlapar dan berdahaga. Berlapar dan dahaga. Jadi sebenarnya apabila lapar tu semakin kuat, dahaga tu semakin kuat dan kita boleh tahan, maka syahwat tu makin kecil, makin kurang. Sebab bila kita tinggalkan makanan, kita tak makan, syahwat nak makan, nafsu makan sedap ni. Ui, bau sedap ni kan. Orang masak apa-apa bau sedap. Bila pergi pasar Ramadan, saya di Sabah ni, pasar Ramadan di KK ni tak dibenarkan. Tak dibenarkan pasar Ramadan. Kesian orang Sabah kan. Orang tempat lain ada pasar Ramadan, sini pasar Ramadan tak dibenarkan di KK ni kan. Jadi kesian saya pun bincang dengan NGO-nya kenapa lah macam itu. Dalam ekonomi kita jatuh. Dia nak sebut kat sini bagaimana apabila tengok pasar malam ni, tengok makanan sebagainya, kita pun rasa nak beli ni. Nak beli tu iman ke apa? Tengok kuih hijau, beli kuih hijau. Tengok kuih biru, beli kuih biru. Tengok kuih merah, beli kuih merah. Tengok bubur pula, beli bubur. Tengok ni pula, beli ni. Air pula, air bukan satu air. Air hijau putih ada. Air macam-macam, air merah, air bandung lah, air macam-macam air. Jadi ini semua adalah nafsu. Nak keinginan tu nafsu. Syahwat. Jadi bila kita nak sahaja sesuatu, maka iman akan berperanan. Iman akan tanya, buat audit. Betul ke? Ni kerana Allah katakan ni nafsu. Jadi bila kita berlapar dan berdahaga, kita menahan lapar dan dahaga itu, maka pada masa itu kita membina kekuatan. Ini melatih iradah, kehendak. Kita melatih kehendak kita. Kau tak boleh nak latih. Anak-anak pun sama. Kita kena rasakan macam itu. Jadi puasa dapat mengingatkan kepada hati-hati manusia itu agar lapar. Kemudian baru dia boleh teringat orang miskin. Baru dia teringat kalau orang tu tak ada duit nak makan, baru teringat. Maka puasa ini macam mana menahan lapar dan dahaga itu boleh menyebabkan dia kuat tadi, ataupun nafsu tadi menjadi ringan, rendah tadi, ialah apabila dia menyempitkan majarisi syaitan, iaitu saluran-saluran perjalanan syaitan.
Jadi tuan-tuan dan puan macam Allah, bukan orang yang ada saka je, ada jin dalam badan ni. Bukan orang ada saka je, ada jin dalam badan. Dalam badan kita ni, jin syaitan boleh masuk. Jin boleh masuk, syaitan boleh masuk dengan saluran darah. Dia boleh bisik. Jin, apa beza jin dengan syaitan? Syaitan ni lebih halus daripada jin. Ini daripada orang yang pakar daripada jin kan. Bila jin tu dah ikut, dah berbai'ah, dah berjanji setia dengan iblis ataupun dia punya sekutu dia, syaitan tu, maka dia akan ada kumpulan dia ada grup dia ada syaitan dia ada jamaah dia ada taifah dia. Taifah, kita taifah Mansurah, dia ada taifah kan, taifah jahiliah dia. Jadi dia akan masuk dalam badan melalui salur darah. Kita tak nampak lah, halus kan. Jadi apabila dia masuk dalam salur darah, maka dia akan merangsang syahwat. Kekuatan. Bukan syahwat ni maknanya orang tu daripada lemah tenaga batin jadi kuat, tak ada kan. Kecuali bila berzina. Kalau berzina tu dia akan merangsang. Kalau orang tu nak berzina, dia akan merangsang. Tak kuat jadi kuat. Kenapa? Dia nak rosakkan orang tu. Jadi puasa akan menyempitkan laluan-laluan syaitan itu apabila kita menyempitkan saluran makan dan minum, majalit ta'am wasyarab. Kita menyempitkan saluran makan dan minum, maka pada ketika itu kita akan dapat menghalang syaitan daripada bergerak dengan bebas, dengan kuat. Dan sekiranya kita tidak jaga itu, contohnya makan dan minum, maka kita akan lihat kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang bersifat madiyah, bersifat suka kepada kebendaan. Jadi sebab itulah puasa ni dia adalah untuk nak menyekat nafsu kita. Jadi salah satunya kurang makan, kurang minum. Kurang makan, kurang minum. Jadi sebab itulah bila kita berpuasa di siang hari, bila nak buka puasa, janganlah kita banyak makan, banyak minum. Bila kita banyak makan, banyak minum, maka seolahnya kita buka semula saluran syaitan. Syaitan masuk balik. Jadi nafsu tu, bukan syaitan saja, nafsu tu. Baik, jadi puasa akan menyekat anggota lahiriah dan batiniah tadi, ataupun badaniah tadi, membebaskan daripada sifat semula jadi syahwat tadi. Jadi barulah puasa boleh menenangkan kita. Jadi ini puasa. Jadi sebab tu kita sebut tadi, puasa ni bukan makan minum saja. Kan? Tapi apa yang dikehendaki, apa yang diingini. Contohnya mata kita nak tengok apa? Nak tengok apa? Boleh tengok semua benda tak? Boleh nak tengok, tapi iman menjaga. So mata pun berpuasa, telinga pun berpuasa, lidah pun berpuasa. Lidah nak cakap apa? Cakap apa? Boleh cakap, tapi orang yang berpuasa lidah dijaga. Jadi maknanya itu dia sebut habsun nafs. Habsun nafs. Tapi macam mana mekanisme? Mekanisme tadi, bila kita kurang makan, bila kita kurang minum, bila kita kurang tidur, bila kita kurang berbicara dan kurang pergaulan-pergaulan yang merosakkan dan kurang berangan-angan. 5 benda ni. 5 benda ni sebahagian ulama sebut rukun mujahadah. Rukun mujahadah. Jadi puasa ni ialah muqaddimah kepada mujahadah. Siapa yang boleh berpuasa, maka dia boleh berjihad. Siapa yang tak boleh berpuasa, dia tidak boleh berjihad. Puasa ni apa? Puasa ni ialah kita habsun nafs. Kita mengurung jiwa kita, nafsu kita tadi, syahwat kita daripada tahlufat. Tahlufat ni perkara yang diingini oleh nafsu tadi. 5 perkara. 5 topik besar yang diingini kan. Yang pertama, kurang makan, kurang minum. Kemudian kurang tidur. Kemudian yang ketiga, kurang bercakap. Maknanya bercakap bila perlu je. Bercakap benda yang penting. Bukan bercakap aja. Sar dia panggil. Maksudnya bercakap aja. Tak ada apa-apa yang penting, main cakap je. Ini berpuasa. Sebab tu Nabi Zakaria, tak silap saya, puasa ni puasa cakap. Kurang cakap, kurang makan minum. Ini disebut tadi, kita nak tutup saluran-saluran. Kurang tidur.
Kurang tidur maknanya kita nak melatih kekuatan minda kita dan hati kita. Bukan kurang tidur sampai pening kepala. Kurang tidur maknanya kita ikut kaedah yang sihat lah. Kemudian kurang bercakap. Kurang bercakap, kemudian kurang bergaul yang merosakkan. Kita kawan-kawan kita yang merosakkan tu kurang pergaulan. Kita kurang bergaul dan kita bersama dengan Allah banyak. Kalau kita bergaul dengan orang pun, kita bersama Allah juga. Maksudnya kurang pergaulan dengan manusia. Bukan kurang pergaulan kita menjauhkan daripada manusia. Kan? Tapi maknanya kita kurangkan pergaulan yang merosakkan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Jadi bila kita bergaul tu, kita bergaul dalam keadaan yang terikat dengan Allah. Yang kelima, kurang berangan-angan. Cita-cita dunia. Cita-cita nak dapatkan dunia. Cita-cita nak dapatkan apa yang ada kat sini. Bukan cita-cita nak dapatkan redha Allah, nak dapatkan akhirat. Cita kat dunia ni apa yang kita nak. Semua ni kan, cantik-cantik, hebat-hebat ni. 5 benda. Ini puasa. Jadi di situ daripada 5 perkara ni maka akan terjagalah kan nafsu kita. Jadi daripada situ kita akan lihat kita nak kena jaga mata kita, telinga kita sebagainya, anggota. Baik, jadi puasa itu adalah junnatul muharribin. Junnah ni apa? Junnatul muharribin. Ada seorang nama Junnah kat sini. Junnatul muharribin. Benteng kepada orang-orang yang bergerak, pada orang-orang yang berjihad. Jadi kalau kita nak melawan dengan Dajjal ni, apa benteng kita? Benteng kita ialah puasa. Salah satunya puasa. Puasa apa? Puasa meninggalkan perkara-perkara yang diingini, yang disukai oleh syahwat, oleh jiwa kita. Itu puasa. Bila kita boleh menguasai jiwa kita dari perkara yang tahlufat, perkara-perkara yang diingini oleh syahwat tadi, insya-Allah itu antara benteng kita berdepan dengan Dajjal. Benteng. Orang yang boleh berpuasa menjaga bermujahadah dengan 5 rukun. Sebenarnya sebagian ulama dia pecahkanlah, ada 3, ada 2. Saya sebut 5. Saya gabungkan beberapa Imam Ghazali dan sebagainya lah, Ibn Qayyim dan sebagainya. Saya gabungkan ada 5. 5 perkara disebut. Yang pertama, kurang makan minum. Yang kedua, kurang tidur. Yang ketiga, kurang berbicara, bercakap. Sebab Nabi kata apa? Ramai orang masuk neraka sebab lidah. Yang keenam, kurang berkawan, bergaul yang rosak. Apabila kita bergaul dengan manusia, kita dengan Allah terputus. Itu yang kita tak mau. Jadi kurang pergaulan yang merosakkan. Kemudian yang kelima ialah kurang berangan-angan, berlayar di lautan tidak bertepi. Berlayar, berangan ni. Berangan ni apa? Kita bercita-cita nak dapat sesuatu tapi tak beramal. Itu berangan lah. Tak ada buat amal, tak ada usaha, tak ada doa pun. Tapi fikir, nak kahwin dengan bidadari, nak ni, tapi tak ada beramal pun. Itu 5 ni. 5 ni antara asas-asas mujahadah. Jadi puasa adalah merupakan asas nak meninggalkan 5 ni. Daripada 5 ni maka akan terjagalah anggota badan kita. Kita jagalah pula yang lain-lain. Baik. Jadi sebab tu puasa disebutkan junnatul muharribin. Jadi kita nak berdepan dengan Dajjal, mesti boleh puasa. Sebab apa? Sebab tu Nabi kata apa? Salah satu ujiannya, makanan kurang, minuman kurang. Susah. Tidur kurang. Mungkin tidur kurang. Macam kenapa tidur kurang? Sebab mungkin kita takut. Masa tu takut. Mungkin kita lapar. Masa tu lapar. Jadi disebut puasa itu adalah junnatul muharribin, benteng kepada orang-orang yang berjuang, berjihad ataupun yang bergerak. Dan merupakan riyadatul abrar wal muqarrabin. Riyadah, latihan. Latihan kepada al-abrar, orang-orang yang baik, yang dikasihi oleh Allah SWT, orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah. Jadi puasa ni semua orang yang dekat Allah, semua orang yang dekat Allah, orang yang baik-baik si Allah mesti puasa. Mesti puasa. Siapa yang tak nak puasa, maka dia tidak akan mendekati Allah. Muqarrabin, tak dekat Allah. Jadi puasa ni bukan saja benteng, tapi dia merupakan latihan. Maknanya kita kena latih. Jadi puasa ni, kalau kita dalam bulan Ramadan memang dah wajib puasa kan. Jadi puasa dalam bulan Ramadan ni kita nak menghayati dia sampai kita boleh faham apa
Apa je lagi nafsu yang dalam diri kita. Contoh, nak syahwat dalam diri kita kan. Contohnya mata. Setiap anggota kita ni akan disentuh oleh hawa. Al-hawa. Hawa ni, syahwat lah. Baik. Jadi, apa yang disentuh? Mata. Bila mata disentuh oleh hawa, maka dia nak melihat benda yang haram. Nak melihat benda yang haram. So, bulan puasa, kita jangan tengok benda yang haram. Tutup. Tinggalkan. Bercakap, bersentuh ke lidah, lidah nak bercakap dengan benda yang haram. Lidah cakap benda yang haram. Benda yang haram. Apa haram? Lidah nak bercakap, nak ngumpat orang, fitnah orang. Atas nama kebenaran, atas nama kebenaran, kita pun cakap keburukan orang. Atas nama keberakan. Itu fitnah. Itu mengumpat. Kurang-kurang mengumpat. Riba. Kurang-kurang riba. Kita cerita pasal orang lain. Di halayak ramai. Kalau benda yang baik, mungkin memberi manfaat pada Islam. Alhamdulillah. Tapi kalau benda itu merosakkan Islam, atas nama contohnya, oleh kebenaran. Ikut-ikut. Saya nak cerita kebenaran ni. Tapi cerita pasal orang. Itu bukan cerita kebenaran. Itu skandalkan orang. Nama dia. Kita merosakkan. Baik, jadi sebab itulah kita sebut sini, puasa meninggalkan perkara-perkara yang demikian. Iaitu dia merupakan latihan kepada riyadatul abrar wal mukarrabin. Jadi Allah akan sayang. Kalau kita nak dapat sayang Allah, kena ada kekuatan berpuasa. Berpuasa juga adalah lil rabbil alamin. Kita puasa kerana Allah. Ini yang kita kata iradah kuat. Dia akan lebih kita akan lebih faham lagi bila kita kata saya puasa kerana Allah. Bukan niat kerana Allah, tetapi puasa kerana Allah. Maksudnya kita tinggalkan tahlufat, perkara yang diingini oleh nafsu ini kerana Allah. Memang tinggal kerana Allah. Kita tahu kita tinggal kerana Allah. Kita sedar, secara sedar. Ini puasa adalah lil rabbil alamin. Sebab itulah bila kita buat seseorang itu, walaupun orang tak nampak kita tak makan, tak nampak kita tak minum, tapi kita tinggalkan, meninggalkan syahwat. Syahwat ni apa? Syahwah ni keinginan. Keinginan. Syahwat ni keinginan yang ada dalam diri kita. Ini kita meninggalkan. Tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Hanya kerana Allah. Ma'bud. Ya Allah, aku tak tengok video ni. Aku tak tengok game ni. Aku tak tengok yang ni kerana engkau. Itu ma'bud. Ma'bud ni, kita menghambakan diri kepada Allah. Ini secara sedar. Secara sedar. Bukan kita buat sebab kita tak perasan. Tak, kita kena sedar. Kena sedar. Kena rasa. Saya tinggalkan ni kerana Allah. Kerana Allah. Barulah dia menjadi ma'bud. Ma'bud ni pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah. Sebenarnya perbuatan berpuasa itu sebenarnya adalah meninggalkan segala, semua. Sebenarnya, hakikatnya, meninggalkan segala yang disebut mahbubatin nafs. Watalazzuzat. Iaitu meninggalkan kesayangan-kesayangan nafsu kita. Meninggalkan kesayangan jiwa kita. Apa yang jiwa kita nak, kita tinggalkan. Dan talazzuzat, iaitu kelazatan-kelazatan. Jadi puasa ni hakikatnya lah kita meninggalkan mahbubatin nafs. Segala yang disayangi oleh nafsu kita. Semua. Yang kita suka tu, kita tinggalkan. Itu maknanya puasa. Al-imsak. Kita menahan diri kita. Daripada ambil benda-benda yang jiwa kita nak. Itu puasa. Itu hakikat puasa. Dia bukan tak makan, tak minum. Sebab tu kita bila iftar, bila buka puasa tu, kita makan semacam-macamnya. Makan sehebat-hebatnya. Sebab nak ganti yang siang tak makan. Itu bukan meninggalkan mahbubatin nafs. Kita bukan meninggalkan perkara yang disukai oleh nafsu. Sebab tu kesan dia tak kuat. Impact tak kuat. Kita tak faham konsep puasa ni. Puasa ni maknanya meninggalkan mahbubatin nafs. Kita meninggalkan yang disayangi oleh nafsu. Apa yang sayang? Makan, minum. Kerana Allah. Ma'bud. Pengabdian kerana Allah. Beribadah kerana Allah. Jadi bila buka puasa tu pun, sebenarnya kita nak meninggalkan yang nafsu nak. Jadi kita bukan makan kerana nafsu. Kita makan kerana iman pada Allah. Kita makan kerana ibadah. Makan pun kerana ibadah. Jadi kita tak qada lah. Untuk buka breakfast macam gini. Sarapan banyak ni. Nasi lemak lah apa semua ada. Untuk minum tengah hari, minum pukul 10 banyak ni. Ada. Ada kuih sekian-sekian. Untuk
tengah hari, ada makanan tengah hari. Semua kumpul, penuh meja. Penuh meja. Penuh meja. Jadi bila kita buat macam itu, macam kita tidak mengamalkan puasa yang sebenar, yang untuk menjadi jannah, menjadi benteng. Yang puasa yang dibuat kerana Allah sebagai latihan riyadatul abrar wal mukarrabin. Puasa yang menjadi riyadah, latihan kepada al-abrar, golongan-golongan yang baik, al-mukarrabin, golongan-golongan yang dekat dengan Allah. Tak jadilah. Jadi siang ni kita tak makan, malam kita lantak sampai tak boleh dah buat apa-apa kan. Itu maknanya tak jadi. Siang je jaga mata, malam tak jaga mata. Contoh kan. Baik. Jadi puasa ini kita meninggalkan mahbubatin nafs, segala yang disayangi oleh nafsu, dan talazuzat, segala yang lazat-lazat. Jadi sepatutnya tuan-tuan, kalau ikut hakikat yang digambarkan para ulama kita, bila puasa tu, bila makan, jangan makan sedap-sedap. Makan yang tak sedap. Sepatutnya macam itulah. Maknanya makan yang lebih kurang lah, biasalah kan. Kita makan tak sedap pun jadi sedap. Tak percaya try. Tak percaya try. Kan? Kita makan yang sedap, memanglah sedap. Tapi yang sedap tu nafsu. Bila kita makan tak sedap, jadi sedap. Yang sedap tu iman. Kenapa kita puas hati kita makan sesuatu yang kerana Allah. Kerana Allah. Kita makan ni, walaupun tak sedap, kita makan juga. Tapi makan kerana Allah. Kita berhenti sebelum kenyang. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ini baru makan kerana Allah. Bukan kerana nafsu. Makan kerana nafsu, makan sampai tak boleh makan. Itu makan kerana nafsu. Maka puasa kita tu tak jadilah. Latihan dari sudut tarbawi tak jadilah. Jadi inilah yang kita kena faham hakikat ni kan. Jadi apabila kita meninggalkan perkara yang disebut talazzuzat tadi, benda yang lazat ataupun mahbubatin nafs, perkara yang disayangi oleh nafs itu, maka kita meninggalkan itu kerana Allah, maka kita akan mendapat apa? Allah akan gantikan apa? Allah akan gantikan mahabbatillah. Allah akan gantikan cinta pada dia. Allah akan bagi satu perasaan sayang kat dia. Sebab kita tinggalkan itu kerana Allah. Kita tinggalkan makanan yang lazat-lazat, yang dicintai oleh nafsu, kita tinggalkan kerana kita nak cinta Allah. Maka Allah pun bagilah mahabbatillah. Allah bagilah kita sayang pada dia. Ni mahal ni. Mendapatkan mahabbatillah ni, cuba tak tutup. Mendapatkan mahabbatillah ni lebih mahal, lebih sedap, lebih lazat daripada makan kuih macam-macam lazat-lazat tadi. Tak percaya, try, cuba. Jadi kita baru mendapat mahabbatillah. Kalau tidak, kita makan yang sedap-sedap tu, maknanya kita mengutamakan mardatin nafs. Kita mengutamakan keredaan nafsu kita. Jadi dia ada dua, mardatillah, dapat reda Allah, mardatin nafs. Dapat reda nafsu. Nafsu macam kita puas. Puas hari ni makan kambing golek 1 pinggan kan. Mi udang Sungai 2 1 pinggan. Mi Bandung Muar 1 pinggan. Laksa Johor 1 pinggan. Laksam Kelantan 1 pinggan. Semua kita makan. Puas kan. Se'eh ke so'ah sampai perut ketat. Syaba'an orang Arab kata. Syaba'an ni dah tak boleh makan dah sampai parah ni ya. Jadi kita makan dalam keadaan mencari apa? Mencari mardatin nafs. Mardatin nafs. Kita mencari keredaan nafsu. Kita nak cari mardatillah. Kita puasa nak cari mardatillah lillahi ta'ala. Tetapi tiba-tiba masa buka puasa, mardatin nafs. Kita nak cari keredaan nafsu. Jadi dia tidak jadi latihan. Jadi itu yang jadikan kita lemah. Jadi lepas tu kita melihat satu perkara yang penting. Ini adalah merupakan suatu berkenaan puasa. Okey, puasa. Dari sudut dia punya konsep dia. Baik. Satu benda yang akan membentuk iradah kita. Apa dia ni? Dia ada lagi masa. Satu lagi yang membentuk iradah kita ialah hakikat puasa ni sebenarnya lah ibadah sirri. Ibadah sirri. Ini yang membentuk iradah qawiyah ni. Yang tadi tu konsep dia. Kita nak lawan apa yang sebenarnya perjuangan kita ni lawan apa bulan puasa ni?
Kita nak lawan apa sebenarnya? Kita nak lawan nafsu, syahwat. Kan? Tiba-tiba kita ikut nafsu syahwat kita. Kita kalah lah. Walaupun kita puasa. Dapat pahala tak? Wallahualam. InsyaAllah dapat. Kan? Tapi kita tak tahu. Allah redha tak redha. Sebab kita mencari mardatin nafs. Kita mencari keredaan nafsu. Bukan mencari mardatillah. Jadi Allah terima tak? Wallahualam. Kita tak tahu. Harap Allah terima lah. Baik. Tapi menang kalah. Kita kalah. Tewas. Kenapa tewas? Sebab sebenarnya kita puasa sebab kan kita dah terbiasa puasa. Kecil-kecil kita dah berlatih puasa. Kita puasa sebab malu kat anak-anak puasa. Malu kat jiran kita tak puasa. Kita puasa sebab lain rupanya. Bukan sebab Allah. Kalau kita puasa kerana Allah, barulah puasa itu akan jadi junnah dan benteng. Akan menjadi kekuatan. Dan riadah. Akan jadi satu latihan. Tapi puasa yang macam mana? Puasa yang mardatillah, nak mencari redha Allah. Bukan mardatin nafs. Ini kita kena tengok balik. Kalau tidak, puasa kita tak jadi. Baik. Salah satu aspek penting dalam puasa ialah dia merupakan ibadah sirri. Ibadah yang rahsia. Ibadah yang tersembunyi. Salah satu. Maksud puasa ni ialah kita latih kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Saya ingat lagi masa kecil-kecil dulu kan. Kecil-kecil dulu masa kita main nakal-nakal lagi lah kan. Saya ingat lagi. Saya masih ingat. Malulah. Kalau sebut saya malulah depan Allah kan. Tapi budak-budak mana faham. Saya ni orang main bola. Suka main bola. Memang main bola. Cita-cita masa kecil dulu nak wakil Johor negeri. Kemudian nak wakil negara Malaysia. Piala Coca-Cola. Ingat lagi. Masa tu mana tahu Palestin tak Palestin semua. Coca-Cola ada piala Coca-Cola under 16. Untuk wakil Malaysia. Masuk kan. Berlatih main semua kan. Jadi bila kita aktif sukan-sukan ni. Nak dekat buka puasa ni. Petang ni. Haus. Bulan puasa pun berlatih juga. Main juga. Haus. Jadi bila masuk bila air tu kan. Air paip tu kan. Kita pun basuh mana. Kita komor-komor kan. Kalau nak hilangkan haus. Bukan nak hilangkan kering. Kering kan. Buang kan. Buang. Tertelan sikit kan. Oh tak apa. Tertelan. Kita belajar juga sekolah agama. Tapi tak ada kesedaran. Tertelan tak apa. Dalam yang fiqh kalau tak apa. Tertelan. Lepas tu kita komor ni. Kita bang. Tertelan lagi. Alah tertelan tak apa. Tertelan. Berapa kali tertelan. Kita budak-budak mana faham kan. Jadi macam itulah kita hari ni. Dah tua pun sama juga. Dah besar, dah dewasa pun sama. Kita buat benda yang kan, mahabbatin nafs. Benda yang mencari, bukan mahabbatin nafs, mencintai nafsu. Kan? Mencintai nafsu. Ini yang kita kata. Sebab tu ibadah sirri ni, walaupun kita seorang ambil air, nak minum kan boleh, nak buat kan boleh. Kan? Sembunyi-sembunyi. Kita tengok iklan-iklan orang yang tak puasa makan dalam rumah. Kan? Buat lawak-lawak lah kan. Tapi sebenarnya dia adalah satu latihan. Inilah disebut iradah qawiyah ni. Yang 3 aspek yang saya sebut semalam di sini. Macam mana latihan dia? Disebut sini bahawa bila kita berpuasa, ibadah sirri, satu yang tersembunyi, satu yang hanya kita dengan Allah saja, semata-mata tak ada satu. Tidak ada seorang pun yang tahu, melainkan Allah. Bila kita berpuasa. Kita jaga mata, siapa tahu? Allah yang tahu. Kita jaga telinga, siapa tahu? Allah tahu. Kita jaga lidah. Kita jaga makan. Kita makan benda yang perlu saja. Bukan benda yang ikut nafsu. Kan? Siapa tahu? Allah yang tahu. Kita tak makan, tak puasa, tak melakukan maksiat. Allah yang tahu. Jadi itu ibadah sirri. Jadi kita nak rasa sebenarnya, hakikat puasa ni ialah kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Nak latih kita buat sesuatu kerana Allah. Tinggal sesuatu kerana Allah. Ini kita nak faham. Jadi manusia tak nampak. Ataupun manusia mungkin mengetahui perkara yang zahirah. Muftirat zahirah. Ataupun kalau kita tengok perkara yang kita makan, minum, manusia tahu yang membatalkan puasa. Tetapi bukan sahaja setakat meninggalkan perkara yang zahir, tak makan, tak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi adakah kita tak makan, kita tak minum, kita tidak melepaskan syahwat kita pada siang hari itu kerana Allah? Itu syir. Syir yang pertama ni, bukan kata tak makan, tak minum, yang zahir ni kan. Yang orang nampak, kita pun nampak kan. Tetapi adakah kita tak makan,
tak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa kerana Allah. Itu maksud sir. Maknanya kita buat ni kerana Allah ke kerana ikut orang, ikut arus. Bulan Ramadan semua pakat puasa, kita pun puasa. Kita dah puasa dari kecil, semua puasa kan. Jadi ini sir yang pertama, adakah kita buat kerana Allah? Itu disebut mardatillah ataupun mardatin nafs. Kalau kita buat kerana nafsu, maka siang kita boleh tinggalkan makanan kerana Allah, malam kita lantak sampai habis. Benda-benda yang berlebih-lebihan. Ada satu kisah masa saya belajar, saya ingat lagi masa saya belajar sekolah menengah dulu. Ada seorang kawan saya, dia cerita, abang dia puasa, tapi buka puasa dengan bir. Dengan arak. Buka puasa dengan arak. Buka puasa dengan arak. Puasa, tapi buka puasa dengan arak. Macam mana tu? Jadi, adakah puasa kerana Allah? Jadi, ini yang sir. Jadi, meninggalkan muftirat zahirah, kerana ma'bud kepada Allah. Inilah sir. Kita meninggalkan perkara-perkara yang zahir yang membatalkan puasa dalam hati kita memang kerana Allah. Kerana Allah bukan niat. Kita rasa memang kerana Allah ni. Sebab aku nak ibadah pada Allah. Sebab tu malam pun sama juga. Tak makan benda yang merosakkan malam kita. Contohnya kan, kalau kita nak bangun malam, kalau kita nak solat tarawih dengan khusyuk. Kalau kita makan banyak, susah khusyuk. Kita pun dah rasa lah kan, susah nak khusyuk. Jadi, di sinilah perkara yang sir yang pertama sekali. Ibadah ini rahsia antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan itu kerana Allah atau kerana lain. Inilah yang akan membina iradah qawiyah. Ini nombor satu. Jadi kita nak tengok setiap yang kita lakukan kerana Allah ke ataupun kerana ikut orang. Sebab dah biasa, dah terlatih kan. Sebagainya baik. Jadi sebab itulah, inilah perkara yang akan menyelamatkan kita di akhir zaman. Dia bermula dengan hubungan sirri. Sir ini hubungan rahsia kita dengan Allah. Kalau kata hubungan rahsia, inilah hubungan rahsia yang kita nak jaga. Hubungan kita dengan Allah. Jadi maknanya, dalam keadaan makan kita kerana Allah. Tinggal makan kerana Allah. Minum kerana Allah. Tinggal minum kerana Allah. Bukan tinggal minum kerana Allah. Tapi makan, minum kerana nafsu. Tak. Tinggal makan kerana Allah. Makan kerana Allah. Tinggal minum kerana Allah. Minum kerana Allah. Tinggal mata daripada maksiat. Tak tengok kerana Allah. Melihat perkara yang Allah suka kerana Allah juga. Melihat perkara yang Allah perintah kita melihat kerana Allah juga. Jadi kita lihat, kita buatkan. Dan inilah hakikat. Antara hakikat yang tidak boleh dilihat oleh manusia, bahawa kita ada hubungan sir, hubungan rahsia dengan Allah. Kita nak kena rasa ni. Bukan kita tahu, nak rasa. Aku ni sedang berbuat. Sebab tu ada satu tajuk. Yang tajuk ni menarik. Mungkin next time kot kalau ada kesempatan. Kan? Bagaimana bercakap dengan Allah. Hakikat bercakap dengan Allah. Dia lahir daripada lubuk hati kita. Dalam sir. Hati kita ni, dalam sir ni, ada perbualan. Dalam hati kita yang rahsia, yang malaikat pun tak tahu. Ada perbualan. Dan perbualan itu dengan Allah. Perbualan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah ini adalah kekuatan. Jadi hakikat inilah yang akan menyebabkan kita bertambah dekat dengan Allah. Kita rasa hubungan sir ini. Hubungan rahsia. Jadi kalau kita kata engkau ni ada hubungan rahsia ke dengan siapa kan? Ada, aku ada hubungan rahsia. Jadi siapa? Secret apa ni, partner kan contoh kan. Atau kalau kita dengan kawan-kawan. Hubungan aku dengan Allah ni memang satu yang orang lain tak tahu. Semua siapa tahu? Tak ada orang tahu. Ini puasa mendidik kita untuk kita merasai hubungan rahsia ni, hakikat hubungan sir ini. Dan hakikat inilah kita meninggalkan. Dan ini akan memberi kesan yang luar biasa. Bila kita buat kerana Allah berdasarkan hubungan rahsia dengan Allah ini, maka dia akan melahirkan satu kesan yang luar biasa. Jadi kita bukan lagi meninggalkan makanan sebab puasa, meninggalkan makanan sebab Allah. Sebab itulah bila kita meninggalkan makanan kerana Allah, bukan kerana Ramadan, maka luar Ramadan pun kita boleh tinggalkan
makanan kerana Allah. Kan? Bila kita makan kerana Allah, di luar Ramadan pun kita makan kerana Allah. Jadi ini yang kita nak. Inilah digambarkan sebagai kekuatan yang akan membentuk iradah qawiyah. Puasa tadi. Jadi sebab itulah kita lihat sini dia akan melahirkan ma'bud, pengabdian kepada Allah SWT kerana kita mengawal yang zahir dan yang batin. Maknanya kita mengawal yang zahir, tak makan tak minum, kita mengawal yang batin. Yang batin ni kita buat ni memang betul-betul lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Memang betul-betul lillahi ta'ala. Saya cakap ni sebahagian kita tak boleh faham ni, saya tahu. Macam mana? Kenapa tak boleh faham? Apa yang menjadikan kita terhijab dengan Allah? Salah satunya ialah kita ada ragu-ragu dengan Islam. Kita ada ragu-ragu dengan Allah. Allah hijab. Kita tak boleh rasa yang saya cakap ni, tak boleh rasa. Kita tak boleh rasa. Saya kata kita boleh bercakap-cakap, berbisik dengan Allah kan? Tak boleh, tak sampai. Tak sampai. Kenapa? Sebab kita ragu-ragu dengan Allah. Kita ragu-ragu dengan Allah. Tak boleh. Kena yakin Allah ni ada. Allah ni menjadikan kita. Allah Maha mengetahui. Kita kena yakin sungguh-sungguh. Baru dia akan buka. Allah akan buka cahaya. Jadi ini perkara yang saya sebut ni kadang-kadang tak sampai. Saya tahu ada sebab kita tak rasa kan. Tapi bila kita boleh memahami hakikat ni, maka barulah kita boleh kawal yang zahir, makan, minum sebagainya kerana Allah. Kita kawal yang batin. Yang batin ni kerana Allah tadi, mardatillah. Jadi kita makan pun kerana Allah, kita tinggalkan makanan pun kerana Allah. Jadi bila makan tu bukan kerana mardatin nafs, bukan kerana dapat redha nafsu, tapi kerana mardatillah. Ini susah ni. Tapi inilah kekuatan. Besok nak jumpa dengan Dajjal macam mana? Dajjal nak bagi makan. Kita tak ada makanan. Lapar. Dajjal datang bawa makanan. Saya tak makan kerana Allah. Dalam hati kita. Lapar, perut lapar. Yang lebih susahnya, perut kita lapar. Tapi anak-anak kita macam mana? Kita lapar, anak pun lapar juga. Kita tahan ni, anak-anak macam mana? Boleh dengar tangisan anak lapar. Sebab tak bersama Dajjal. Kita rela anak kita kelaparan. Nangis mak, ibu, umi, nak makan. Dajjal kat luar, dekat bandar dah ada bagi jamuan makanan. Semua ada makanan. Semua makanan ada. Kambing golek, unta golek, lembu golek, semua ada. Kan? Air bandung, air apa. Semua sedap-sedap semua belaka. Dia buat kat luar. Kan? Kita dengan anak kita lapar kat rumah, jaga duduk rumah. Kita dah lapar, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, aku belaparkan Engkau. Ya Allah, aku berimankan Engkau. Ya Allah, aku sabarkan Engkau. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, aku tinggalkan kesesatan kerana Engkau. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah pun bagi kita kenyang. Anak kita boleh baca la ilaha illallah kenyang. Baca la ilaha illallah nak baca la ilaha illallah, nangis. Kita tak ajar anak kita menjaga yang batin. Kita menjaga yang macam sekarang ni, menjaga yang perut ni, kita tak ajar dia kerana Allah. Sebab tu kita nak kena kenalkan Allah. Kena kenalkan Allah, baru kita boleh berpuasa kerana Allah tadi. Jadi inilah dia menjaga apabila kita menjaga. Sebab itulah apabila puasa kita menjaga daripada campur aduk. Iaitu mawadil fasidah. Anasir-anasir yang fasad, yang rosak. Jadi kita nak tengok dalam jiwa kita ada tak perkara. Contohnya, berpuasa kerana Allah, buka puasa kerana nafsu. Puasa kerana Allah, buka puasa kerana nafsu. Ini kita tidak menjaga perkara yang merosakkan. Buka puasa, makan juga. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Kita baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtan. Kita baca doa. Tapi makan kerana nafsu. Mardatin nafs. Mencari redha nafsu. Makan apa nak makan. Jadi, ini mencampur adukkan. Merosakkan. Merosakkan jiwa kita. Jadi, sebab itu puasa itu ialah untuk mengikis habis. Mengeluarkan habis-habisan perkara yang rendah, yang murah, yang ada dalam jiwa kita, iaitu mengikut
Apa dia? Mengikut nafsu. Nak buang habis-habisan. Jadi hari ni kita tengok dalam diri kita macam itu. Ini puasa insya-Allah. Jadi di sinilah kita lihat puasa itu adalah merupakan suatu yang perlu untuk kita menghidupkan ibadah sirri. Ibadah rahsia tersembunyi antara kita dengan Allah. Jadi puasa yang sebenar bukan puasa yang makan minum tu. Itu puasa syariat. Puasa syariat. Puasa yang sebenar hakikatnya ialah ibadah sirri. Apa yang kita buat kerana Allah, itu puasa. Kita tinggalkan sesuatu kerana Allah. Kita ambil sesuatu kerana Allah. Kita cinta sesuatu kerana Allah. Kita benci sesuatu kerana Allah. Itu hakikat dia. Ini ibadah sirri. Jadi di sini yang lebih penting. Bukan mana kita tak payah. Kita yang zahir tak penting. Penting. Tapi yang lebih penting. Lebih penting ialah apa yang ada di dalam. Kenapa? Kerana kita nak jadikan puasa itu sebagai satu kekuatan yang akan membentuk iradah qawiyah. Jadi ini kita nak buat insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung esok hari apa? Hari Jumaat. Esok saya ada kuliah, pagi ada kuliah di Putrajaya, ni pakai Zoom Jadi tak boleh join, tapi petang besok insya-Allah lepas Jumaat pukul 2 Jumaat pukul 2 insya-Allah kemungkinan besar akan ada satu kuliah di satu jabatan kerajaan di Sabah ni, dan kita akan bincang sikit sekitar nuzul Quran sebagainya. Jadi saya akan cuba buat FB live. Kalau boleh saya akan cuba buat FB live. Jadi pukul 2 petang esok. Jadi join sekali dengan ceramah yang saya buat di sinilah, dengan ada satu jabatan. Kalau tapi tak confirm lagi. Sebab ni ad hocnya. Jadi kalau ada kekosongan dia akan bagi. Dia nak bagi tapi nak tengok macam mana. InsyaAllah esok kita akan tak boleh sambung lah ni. Tajuk ni tak boleh sambung. Tajuk ni mungkin kita sambung kemudian. Saya akan bagi tahu tajuk berkenaan dengan puasa untuk membentuk iradah qawiyah. Iradah kehendak yang kuat. Itu puasa yang kita nak bincangkan. Jadi esok tajuk lain insya-Allah. Kemudian hari Sabtu Ahad saya ada pertemuan dengan kawan-kawan kita di Sabah. InsyaAllah kita akan bincang tajuk yang kebanyakannya adalah tertutup untuk sisi saja. Tapi insya-Allah kalau ada yang boleh kita buka lah. Nanti saya akan umumkan lah. Mungkin kuliah subuh boleh buka kot. Kuliah subuh mungkin kita akan bincang amalan-amalan al-mahdiyin. Mungkin kita akan bincang sikit lah. Tak sebenarnya. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan buka. Wabillahi taufiq. InsyaAllah kita tangguh dengan kita baca doa rabitah insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa ya muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fa'afik Allahumma rabitataha wa limuttaha wa hadiha subulaha. Wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahliha bi ma'rifatik. Wa amitha nasyahatik bisabi ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah kalau ada kesempatan malam ni mungkin saya boleh buat program boleh buat FB live, dan saya nak sentuh sikit berkaitan dengan beberapa report, beberapa laporan dan beberapa cadangan-cadangan berkaitan dengan kawan-kawan kita yang mengadu berkenaan dengan injection of vaksin. Saya akan cerita sikit malam ni. Saya minta terutamanya
kawan-kawan yang berkenaan dengan penerima-penerima vaksin yang dah ambil, terutamanya frontline ataupun mereka yang kena ambil, yang wajib ambil. Mungkin saya akan bagi beberapa panduan pada malam ini bagaimana nak buat untuk bagi mereka yang terpaksa ambil vaksin ataupun nak ambil vaksin, supaya kita tidak terperangkap dengan masalah lepas tu. InsyaAllah saya akan cuba buat malam ni. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan. Saya pun tak pasti jadual malam bagaimana, tapi insyaAllah kalau ada, saya akan umumkan sikit lagi lah. Kalau ada, saya minta saya sebarkan, insyaAllah. Dan hari ni pun saya sebarkan lah sikit, insyaAllah. Baik, itulah sikit banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan cerita pasal vaksin insya-Allah malam ni. InsyaAllah.